Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه آمين. Maka berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Yang kelima, menunaikan perintah termasuk menjaga kekuatan dan kekekalan iman, sedangkan menjauhi larangan termasuk menjaga diri daripada apa yang mengganggu kekuatan iman dan memilingkannya, yakni menyelewengkannya. Padahal menjaga kekuatan lebih diutamakan daripada mempertahankannya, kerana jika kekuatan itu meningkat maka dapat mencegah satu kehancuran, dan jika kekuatan itu melemah maka kehancuran itu menang. Maka pemeliharaan tujuannya untuk yang lain, itu menjaga kekuatan, menambah dan mengabdikannya. Kerana itu setiap kekuatan iman bertambah akan mencegah perkara-perkara yang jahat sesuai dengan kekuatan dan kelemahan iman itu sendiri. Jika ia lemah, maka akan unggullah perkara-perkara yang menghancurkan. Renungkanlah perkara ini baik-baik. Ibnu Qayyim masih lagi menerangkan atau syarah kepada ungkapan seorang ulama agung, iaitu Abdullah Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, yang menyatakan bahawa melakukan perintah Allah, meninggalkan perintah Allah jauh lebih besar dosanya daripada melakukan larangan Allah. Dan Ibnu Qayyim cuba terangkan kepada kita antara perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, mana yang lebih utama. Dan saya dah sebut semalam kenapa kita bincang perkara ini. Ia cukup berguna bila kita nak berdakwah, kerana kita melihat mad'u kita, orang yang kita dakwah, memang dia tenggelam dengan banyak perkara yang mungkar. Maka untuk kita menyatakan kepada mereka supaya berhenti dengan semua kemungkaran, maka agak mustahil. Kerana setengahnya ada kecenderungan nafsu, dan setengahnya berdasarkan keperluan hidup. Dia ada keperluan hidupnya. Maka kita mulakan dengan perintah Allah. Bahkan Nabi SAW bila hantar Muaz ke Yaman, demikian juga Ali ke Yaman, demikian juga Abu Musa Al-Asy'ari ke Yaman, Nabi SAW memerintahkan mereka semua mendahului perintah Allah, mendahului perintah Allah berbanding meninggalkan larangan. Itu Nabi menyuruh mereka supaya ajar penduduk Yaman supaya ucap la ilaha illallah, itu asyhadu an la ilaha illallah, kalimah syahadatain. Kemudian bila mereka taat kepada kamu, maka ajar mereka solat. Kalau mereka juga patuh dan taat kepada kamu dengan solat, ajar kepada mereka bahawa ada zakat. Maka dengan kekuatan yang mereka bina, syahadatain, solat dan zakat, maka kekentalan iman mereka semakin kuat, semakin hebat. Maka sedikit sebanyak dia akan mempengaruhi perbuatan-perbuatan yang terlarang untuk ditinggalkan. Sedikit demi sedikit akhirnya hilang semuanya. Kerana itu kita dah jelaskan bagaimana hadis Nabi SAW tentang seorang lelaki yang diadu kepada Rasulullah. Dia masih terus mencuri walaupun dia sembahyang. Kata Nabi SAW, da'hu fa inna salatahu tamna'uhu. Biarkan dia, kerana sembahyangnya akan menghalang dia mencuri. Jangan, tak baik kamu cakap jangan mencuri. Sembahyangnya, kalau betul dia masih sembahyang, dia akan menghalangnya. Kadang-kadang timbul persoalan, habis orang yang sembahyang tapi tak mencegah kemungkaran, adakah solatnya tidak diterima? Jawapannya, kekuatan itu belum kuat.
Kekuatannya belum, dia perlu sembahyang lagi, sampai satu masa dia pasti meninggalkan maksiat. Kekuatan solat yang dia lakukan belum cukup kuat untuk menepis ataupun untuk menghalang dia daripada mendekati kemungkaran. Karena itu kata Ibnu Qayyim dalam wajah kelima, hujah beliau kelima dalam membenarkan kata-kata sahabi Dr. Stadi'ilah, membina kekuatan lebih diutamakan. Bila kekuatan terbina dan kukuh, pasti larangan-larangan seperti minum arak, judi dan sebagainya akan hilang satu persatu. Bukan ini yang kita lihat dalam sejarah Nabi SAW. Kita lihat ayat-ayat Makkiyah tidak menekankan tentang meninggalkan larangan, lebih berkait menunaikan perintah Allah SWT, bermula daripada tauhid sehingga kepada ibadat solat. Kekuatannya dibina di situ. Maka datang tidak dilarang lagi minum arak. Tidak ada larangan masalah aurat, masalah arak tidak disebut di Mekah. Di Madinah bila para sahabat sudah mantap, masjid sudah didirikan, sembahyang dilakukan secara berjemaah, umat Islam makin kuat. Satu persatu kita lihat larangan-larangan mula muncul, termasuk larangan minum arak, larangan berjudi. Ketika di Mekah tak ada larangan berjudi. Bila sampai di Madinah, maka mula ada larangan berjudi, larangan minum arak, dan juga larangan-larangan yang lain. Kerana kekuatan umat Islam dah ada. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau sekiranya Allah menurunkan ayat larangan minum arak di kota Mekah, saya akan dibuang ayat, dia tak akan dipatuhi. Sebab mereka belum kuat. Tetapi ayat itu Tuhan jadikan ia turun secara berperingkat dan turun pula di kota Madinah. Sesudah umat Islam begitu kukuh melaksanakan perintah Allah, maka di sini kemuliaan mendahului perintah Allah SWT. Dan di sini menunjukkan besar lagi dosa dan kesan pada orang yang tinggal perintah Allah berbanding yang melakukan larangan Allah SWT. Pada wajah yang keenam, menunaikan perintah Allah adalah kehidupan hati, makanan, perhiasan, kebahagiaan, kenikmatan dan kelazatan. Sedangkan menjauhi larangan tidak akan menghasilkan apa-apa. Jika seseorang menjauhi semua larangan tetapi beriman dan tidak mengerjakan perintah, maka apa yang dijauhinya itu tidak ada gunanya dan kelak akan tetap abadi dalam neraka. Kata Ibnu Qayyim pada noktah yang keenam, bahawa dalam melaksanakan perintah Allah itu dia ada kekuatan pada hati. Dia akan berikan makanan untuk kerohanian kita, makanan untuk kebatinan kita. Sedangkan menjauhi larangan tidak menghasilkan apa-apa. Maksudnya, bila kita buat solat, maka Allah Ta'ala sebut tentang peranan solat, Nabi SAW menyebut tentang peranan solat, demikian juga zakat, demikian juga haji. Dia akan memberi kekuatan pada jiwa dan hati kita. Tetapi meninggalkan larangan, dia tidak menghasilkan perkara yang bersifat itu kepada berbanding dengan perintah Allah SWT. Sebagai contoh beliau sebut, jika seorang menjauhi semua larangan, dia tak menolak, dia tak judi, tetapi tidak beriman, dia silap, bukan tetapi beriman, tetapi tidak beriman dan tidak mengerjakan perintah, maka apa yang dijauhinya tidak ada gunanya dan kelak dia akan abadi dalam neraka. Katakan ada seorang tu, dia tak minum arak, dia tak judi, tak buat pun larangan, tak buat, tapi perintah Allah supaya beriman, itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya solat dan sebagainya, akhirnya mengakibatkan dia kekal dalam neraka. Lihat dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala kita katakan merakamkan perbualan ahli neraka, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Sebab apa kamu masuk neraka ni? Maka jawab ahli neraka, sebab kami tak sembahyang. Tengok, dia Allah Ta'ala sebut penghuni neraka cerita mereka meninggalkan perintah. Mereka tak kata sebab kami minum arak itu kami masuk neraka, tapi dikatakan sebab kamu tak solat, sebab mereka tidak solat. Artinya orang yang meninggalkan perintah jauh lebih dahsyat kesannya. Kerana larangan Allah, saya katakan tadi bahawa kecenderungan kita manusia, ya kadang-kadang kecenderungan kita nak tengok perempuan, kecenderungan kita untuk melakukan maksiat berkait dengan kewanitaan ini, kelakian ini, syahwat.
yang kadang-kadang kita katakan agak sukar untuk kita kontrol bila kita berada di posisi-posisi yang sukar. Di negara-negara kafir yang terdedah dengan kita katakan persoalan-persoalan tersebut, maka ia menjadi satu ujian berat. Maka setengah-setengah keadaan kita lihat larangan ini dinamakan rukhsah untuk dilakukan. Seperti contoh, kita bercakap tentang melihat wanita, larangan melihat wanita. Tetapi larangan ini dibenarkan dengan kelonggaran, dengan sebab-sebab tertentu, seperti untuk perubatan misalnya, seperti untuk hajat muamalat misalnya. Maka ia dibenarkan, walaupun ia asalnya larangan, maka dibenarkan atas nama rukhsah. Tapi tidak pun ada perintah Allah yang dibenarkan kita tinggal dengan nama rukhsah, melainkan kita mesti ganti balik. Seperti seorang meninggalkan puasa kerana musafir, dia kena ganti balik. Jadi tak tinggal apa-apa, dia kena buat semua waktu lain. Ia berbeza dengan larangan ada rukhsah. Seorang itu dibenarkan buat kerana rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan tersebut. Tapi perintah Allah tak ada istilah rukhsah untuk membuang semua benda itu. Kena buat juga. Walau mungkin ada rukhsah dalam solat, kita cuma pendekkan dia. Buat tak buat, 4 atau 5. Haji tetap kena buat juga macam mana pun, cuma tak wajiblah tahun ni, mungkin tahun depan, mungkin tahun akan datang. Artinya perlu juga dibuat. Maka ini perbezaan yang cukup ketara. Yang ketujuh, jika seseorang mengerjakan perintah namun juga mengerjakan larangan, maka boleh jadi ia selamat jika kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Ia akan selamat setelah diazab kerana kejahatan. Kan dia masih mahu mengerjakan perintah. Barang siapa menjauhi larangan dan meninggalkan larangan, barang siapa menjauhi perintah dan meninggalkan larangan, maka ia tidak akan selamat, kerana tidak ada keselamatan baginya kecuali mengerjakan perintah dan bertaubat. Kalau sekiranya seorang itu dia buat baik, kemudian dia buat jahat, maka dia akan ditimbang. Baik banyak mana, jahat banyak mana. Dan kalau Allah Ta'ala mengkehendaki, Allah Ta'ala azab dia atas kejahatan dia buat, kemudian Allah Ta'ala lepaskannya. Tetapi kalau kebaikannya lebih berat, maka mungkin Allah mengampunkan kejahatannya dan dia boleh masuk syurga. Tapi seorang yang tak buat perintah, walaupun dia tak buat larangan, dia tak semayang, dia tak puasa, tapi dalam masa dia tak minum agak, maka dia tidak akan selamat.